tidak ada seorang rasul. Lalu bila mana tidak ada orang nak mengajak kepada kebaikan, tidak ada orang nak tegur kalau ada buat kesalahan, ketika itulah manusia mula buat kerosakan. Ketika itulah mula manusia melakukan kemungkaran. Ketika itulah manusia mula melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku di kota Mekah. Di kota Mekah, sampaikan mereka, kita tahulah, kita belajar pendidikan Islam dulu, sampaikan terpaksa ataupun sanggup mereka membunuh anak-anak mereka sendiri kalau itu daripada anak perempuan. Tak cukup dengan itu, bagaimana di kota Rom ketika itu, bagaimana kemungkaran, kemaksiatan berlaku di kota Rom yang menyebabkan Suhaib Ar-Rumi tak sanggup berada di kota Rom. Sebab itulah bila mana sahabat Nabi bernama Suhaib Ar-Rumi, dia tinggal di kota Rom. Dalam keadaan Suhaib Ar-Rumi ni berasa tak tenang sebab dia melihat satu kota yang penuh kemaksiatan, satu kota dengan penuh kemungkaran, berzina, melakukan perkara-perkara yang dimurkai, tidak menutup aurat dan wahakadha dan sebagainya. Ketika itulah Suhaib Ar-Rumi terdengar satu berita, sesungguhnya Nabi akhir zaman telah pun keluar. Yang mana Nabi akhir zaman berada di kota Madinah. Itu panjang cerita dia. So selama 600 tahun bumi ketika itu tidak ada seorang Nabi. Boleh bayanglah, kalaulah sebuah kampung tidak ada tok imam, kalaulah sebuah kampung duduk jauh dengan ulama, kalaulah sebuah kampung yang tidak ada ustaz nak berdakwah, apa jadi kepada kampung tu? Sudah tentu akan menjadi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sama juga kita boleh relate dengan kisah anak Adam, anak Nabi Adam alaihi salam. Kan anak Nabi Adam alaihi salam terpecah kepada dua selepas berlaku pembunuhan di antara Qabil dengan Habil. Ada di antara anak Nabi Adam yang bersifat degil. Dialah degil. Sifat degil, dia susah nak dengar kata ayahnya Nabi Adam alaihi salam. Sekumpulan yang degil ini mereka lari daripada rumah, keluar daripada rumah, duduk di corong-corong bukit. Ini disebut dalam kisah kitab Qasasul Anbiya, boleh buka. Bila mana dia duduk di corong-corong bukit, jauh dengan Nabi Adam. Anak Nabi Adam yang stay dengan Nabi Adam, mereka sentiasa diingatkan Nabi Adam alaihi salam beriman kepada Allah, jangan melakukan kemungkaran dan wahakadha dan sebagainya, yang menyebabkan mereka taat kepada Allah. Ingat, di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, ketika itu bumi belum ada lagi orang yang kufur kepada Allah, belum ada lagi orang yang mensyirikkan Allah. Masuk zaman Nabi Nuh, barulah mula timbul mereka yang mensyirikkan Allah, mereka mula mengkufurkan Allah. Lalu bila mana anak Nabi Adam yang duduk jauh dengan Nabi Adam, tidak ada orang nak dakwah kepada mereka, tidak ada orang nak tegur jikalau mereka melakukan kesalahan. Disebabkan itulah datangnya iblis berupa dengan manusia. Iblis datang kepada anak Nabi Adam yang duduk di corong-corong bukit jauh dengan Nabi Adam. Iblis bawa satu budaya yang mereka tak pernah nampak. Iblis bawa alatan muzik. Iblis ajar cara pemakaian yang moden yang menyebabkan mereka tidak menutup aurat. Mereka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tapi mereka masih lagi mentauhidkan Allah ketika itu. Sama juga di zaman bila mana tidak ada seorang Nabi, lama 600 tahun. Bila mana 600 tahun ni kita tak tercapai di akal kita nak fikir apa yang mereka akan buat, apa yang kita akan buat bila mana tidak ada orang nak tegur kita selama 600 tahun. So bila mana kita tengok di hari kelahiran Nabi SAW, Nabi ni berasal daripada satu keluarga yang ada nama, satu keluarga yang maruahnya sangat tinggi. Yang mana kita tengok datuk Nabi SAW nama siapa? Abdul Muttalib. Datuk Nabi, dia adalah ketua kepada pimpinan-pimpinan Mekah ketika itu. Di antara, ada beberapa orang lagi, tapi yang pemimpin tertinggi adalah datuk Nabi SAW. Saking bagusnya, saking baiknya datuk Nabi SAW, jikalau ada orang yang nak datang ke bumi Mekah ketika itu,
yang mereka nak menziarahi Kaabah, nak buat ibadah haji ketika itu. Zaman dulu dah ada ibadat haji, cuma cara mereka lah. Mereka akan pergi menziarahi Kaabah. Siapa yang menyediakan tempat tinggal mereka? Siapa yang menyediakan makanan untuk mereka-mereka yang bermusafir ke kota Mekah? Datuk Nabi. Adakah Datuk Nabi menggunakan duit kerajaan? Tidak. Datuk Nabi menggunakan duit personal dia, infak kepada mereka-mereka yang bermusafir. Sebab itulah kehidupan Datuk Nabi tidak sekaya seperti mana pimpinan-pimpinan Mekah ketika itu. Itulah budaya itu, amalan itulah yang diwarisi oleh Nabi SAW. Lalu kita tengok bila mana Nabi lahir dalam satu keluarga yang sangat baik, lahir dalam satu keluarga yang ternama, yang jaga maruahnya. Datuk Nabi ni dia kahwin ramai. Ada ulama mengatakan Datuk Nabi kahwin 5 orang. Ada mengatakan Datuk Nabi kahwin 6 orang. Okeylah, ulama 5 ataupun 6 orang. Satu hari Datuk Nabi ada satu nazar. Ni nazar zaman dululah. Nazar yang haram tak boleh nak dihukumkan nazar. So Datuk Nabi ni ada satu nazar. Seandainya dia dikurniakan Allah mempunyai 10 orang anak lelaki, seandainya dijanji dengan Allah, wahai Allah, seandainya kamu kurniakan aku 10 orang anak lelaki, nescaya salah seorang daripada mereka aku akan sembelih. So fardu takdir, Allah takdirkan yang Datuk Nabi dapat 10 orang anak. Dan anak yang paling bongsu iaitu lelaki, iaitu ayah Nabi SAW bernama Abdullah. Bila mana lahirnya Abdullah, membesarnya Abdullah, orang yang dengar nazar daripada Datuk Nabi itu, mereka mula mempersoalkan, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sebelum ini kamu pernah bernazar, seandainya kamu dikurniakan anak, kamu nak sembelih seorang anak, maka hari ini kamu dikurniakan 10 orang anak, siapakah anak kamu yang kamu nak nazarkan? Maka Abdul Muttalib, dialah seorang bapa yang sangat bagus, yang sangat baik. Dia sayang semua anak-anak dia. Maka dia tenung, dia tengok sorang-sorang muka anak dia yang membesar depan mata dia. Siapa yang dia nak sembelih? Maka ketika itu dia fikir, dia bawa semua jumpa 10 orang anak lelaki bertemu di Kaabah. Dia buat undian. Nama siapa yang dipilih, nama itulah yang akan disembelih. Ayah Nabi, anak paling bongsu. Kalau anak paling bongsu ni macam mana? Sayang tu lebih lah. Sayang tu lebih, manja tu lebih. Allah takdirkan nama pertama yang dipilih adalah nama ayah Nabi. Maka Datuk Nabi terketar-ketarkan, kata para ulama, mendebar-debar dan menggigit-gigit tangan Datuk Nabi. Sebab orang yang dia nak sembelih adalah orang, anak dia yang paling dia sayang. Maka dia kata kita buat undian kali kedua. Undian kali kedua pun benda yang sama. Nama yang dipilih adalah anaknya yang paling dia sayang, iaitu Abdullah. Ayah Nabi ni, dia mempunyai sifat perwatakan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang menyebabkan 10 orang, 9 orang adik-beradik yang lain sayang kepada ayah Nabi. Dia adik paling bongsu. Even though Abu Jahal seorang ni Abu Jahal dengan Abu Lahab. Masih banyak. Abu Lahab adik-beradiknya. Abu Lahab sangat menyayangi adiknya bernama Abdullah. Sebab itulah kita tengok kisah Nabi ini, kena ingat satu-satu fakta. Nanti bila mana saya masuk ke climate cerita ni, sudah hapus cerita pada awal. Dia ada relax. So bila mana dalam keadaan nama ayah Nabi dipilih, kali pertama dipilih, kali kedua dipilih, kali ketiga dipilih, maka ketika itulah salah seorang pembesar Mekah datang kepada Datuk Nabi, wahai Abdul Muttalib, seandainya kamu nak teruskan apa yang kamu nak buat, iaitu sembelih anak kamu, aku khawatir perkara ini akan menjadi satu tradisi, akan diikuti oleh masyarakat Mekah yang lain, yang menyebabkan Abdul Muttalib tukar daripada sembelih, ditukarkan kepada sembelih 1000 ataupun 100 ekor unta ketika itu. Itu panjang. So maksud dia, the point adalah ayah Nabi ni adalah orang yang sangat disayangi, bukan dalam keluarga, bahkan luar keluarga Nabi SAW pun menyayangi ayah Nabi SAW. So ayah Nabi ni, dia sangat baik. Sebab itulah ada dalam kitab-kitab sirah mengatakan, seandainya lorong
laluan itu akan dilalui oleh ayah Nabi, akan ada wanita-wanita daripada Mekah akan menunggu kerana tak sabar nak melihat wajah ayah Nabi SAW. Sebab ayah Nabi ni bukan sahaja perwatakan dia sangat baik, tapi wajahnya sangat tampan, suaranya sangat merdu. Bila mana tengok saja akhlak dia, tersentuh hati kita nak dekati ayah Nabi SAW. Sebab itulah bila mana dia lalu satu lorong yang menyebabkan wanita-wanita di kota Mekah ketika itu menunggu, tak sabar nak tengok ayah Nabi SAW. Lalu ketika itulah bila mana Abdul Muttalib tengok dalam keadaan begitu, dia takut. Dia takut perkara yang tak elok berlaku kepada anak dia, yang menyebabkan dia melamar ibu Nabi SAW yang bernama Aminah bintu Wahab. Aminah ni seorang wanita yang cantik, akhlak yang sangat baik. Sama, persis akhlak yang baik kedua-duanya antara ibu dan ayah Nabi SAW. Hari ayah Nabi nak pergi meminang isterinya, iaitu Aminah, tiba-tiba ayah Nabi bertemu dengan seorang paderi yang bernama Suraqah. Bila mana Abdullah dalam perjalanan nak pergi untuk akad nikah dengan ibu Nabi SAW, mereka bertemu di satu tempat. Ada seorang perempuan tegur Abdullah, "Wahai Abdullah, mau ke manakah kamu?" Maka Abdullah bagi tahu, "Aku mahu ke rumah Aminah untuk melangsungkan perkahwinan." Ketika itulah perempuan tadi yang tegur, siapa yang tegur Abdullah, dia kata kepada ayah Nabi, "Wahai Abdullah, kawinilah aku." Kawinilah aku. Perempuan tu kata macam tu. Dia pergi kepada ayah Nabi, "Wahai Abdullah, kawinilah aku. Aku sanggup menjadi isteri kamu. Aku akan taat setia kepada kamu, wahai Abdullah." Maka kata Abdullah, "Tak boleh, kerana aku telah pun berjanji dengan Aminah dan aku akan mengawininya." Lalu bila mana berkahwin dan sebagainya, pulang ke kota Mekah, mereka berjalan dua orang, Aminah dengan Abdullah. Berjalan pulang ke kota Mekah. Ini saya ringkaskan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan wanita yang tegur Abdullah tadi. Cuma Abdullah ni hairan, kenapa kali ini wanita itu tidak memandang langsung Abdullah, bahkan tidak menegur pun Abdullah. Maka Abdullah ayah Nabi pergi kepada wanita itu, dia tanya kepada wanita itu, "Wahai wanita, wahai si fulan, kenapa kali ini kamu tidak menegur aku dan bahkan kamu tidak melihat aku? Seperti mana kamu melihat aku sebelum ni, seperti mana kamu menegur aku sebelum ni. Kenapa hari ini aku bertemu dengan kamu, kamu tidak menegur aku? Adakah disebabkan aku telah pun berkahwin?" Maka kata perempuan tadi, iaitu paderi, apa jawapan dia? "Wahai Abdullah, hari ini aku tidak memandang kamu. Hari ini aku tidak mau bercakap dengan kamu disebabkan aku tidak nampak nur cahaya di muka kamu, seperti mana aku nampak nur cahaya di muka kamu sebelum kamu berkahwin. Masa aku bertemu dengan kamu sebelum kamu berkahwin, aku nampak nur cahaya di muka kamu." Kata ulama, nur cahaya apa tu? Ayat last kali perempuan tu cakap, "Dan sekarang wahai Abdullah, nur cahaya itu sudah tidak ada di wajah kamu dan beralih ke isteri kamu Aminah." Kata ulama bincang, cahaya apa? Kenapa beralih? Rupanya paderi-paderi zaman dulu yang mengkaji kitab Taurat, yang mengkaji kitab Injil, mereka mencari Nabi akhir zaman. Mereka mencari Nabi akhir zaman. Sama juga dengan Suhaib Ar-Rumi yang dekat kota Rom. Ingat tak tadi? Ke Dalos. Ingat kan? Alhamdulillah. Suhaib Ar-Rumi, dia di antara manusia yang mencari Nabi akhir zaman. Melalui siapa? Melalui paderi-paderi yang mengkaji kitab Taurat dan Injil. So perempuan tadi di antara orang yang mengkaji. Sebab itulah kata ulama, mereka yang mengkaji Nabi akhir zaman, mereka lebih mengenali Nabi akhir zaman berbanding anak mereka sendiri. Sebab itulah dalam satu peristiwa Nabi SAW, ketika mana Nabi berdagang dengan ayah saudara Nabi bernama Abu Talib, sampai di satu kawasan Busra. Sampai di satu kawasan namanya Busra. Nabi baru saja 12 tahun telah pun berdagang, telah pun berniaga.
Tiba-tiba satu padri yang berada di Busra nampak satu awan yang mengikuti Nabi SAW, ataupun satu awan yang follow jemaah berdagang itu. Padri itu query, kenapa ada satu awan yang follow satu jemaah, satu rombongan itu? Lalu ketika itulah padri itu mengarahkan AJK-nya, mengarahkan anak buahnya untuk memasak satu masakan yang sedap, kerana kita akan menerima satu tetamu. Ya betul, bila mana lalu saja rombongan Abu Talib, maka dia memanggil Abu Talib, wahai Abu Talib, aku adalah padri sekian-sekian, aku menjemput kalian semua untuk makan, singgahlah makan. Sebab itu budaya dulu, mereka sangat mengalu-alukan, sangat meraihkan mereka yang bermusafir. So bila mana Abu Talib bawa semua rombongan masuk dalam makan, apa padri itu buat? Dia mencari siapakah orang special dalam rombongan ini. Dia tengok satu demi satu dan satu demi satu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun special. Lalu ditanyalah kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ada lagi tak yang belum masuk, ataupun ada lagi tak rombongan kamu yang belum masuk untuk makan? Kata Abu Talib, masih ada lagi seorang. Siapa? Ada anak saudara, siapa? Ada dekat luar sana ada seorang budak baru saja 12 tahun. Aku tugaskan dia untuk menjaga makanan dan barang rombongan kami. Maka ketika itulah padri itu kata, minta dia masuk. Tengok, padri yang mengkaji kitab Taurat dengan kitab Injil, bila mana Nabi baru saja 12 tahun dia masuk, padri itu boleh cam inilah Nabi akhir zaman. Sebab itulah Nabi masuk, mendekati padri, padri sentuh badan Nabi SAW. Padri tengok wajah Nabi. Ketika itulah padri pusing badan Nabi dan melihat tanda nubuwah di belakang Nabi SAW. Apa kata padri itu? Wahai Abu Talib, ini anak siapa? Maka kata Abu Talib, ini anak aku. Kata padri, bagaimana mungkin budak ini ada seorang ayah? Sepatutnya budak ini telah pun kematian ayahnya dan kematian ibunya, dan sepatutnya budak ini telah pun menjadi yatim piatu. Lalu Abu Talib kata, bagaimana kamu tahu? Ya betul, anak ini adalah anak saudaraku dan dia telah pun menjadi yatim piatu. Lalu ketika itulah kata padri, wahai Abu Talib, aku sarankan kamu untuk bawa anak ini pulang ke kota Mekah dengan segera. Seandainya budak ini bertemu dengan puak-puak Yahudi, sudah tentu anak ini akan dibunuh. Sebab itulah dibawa balik Nabi SAW ke kota Mekah. Begitulah seorang perempuan tadi yang menegur ayah Nabi SAW, sebab dia telah pun mengkaji kitab Taurat, bagaimana kitab Taurat menyatakan ciri-ciri seorang ayah kepada Nabi SAW. Perempuan tadi nak berkahwin dengan Abdullah kerana dia nak jadi orang yang special. Dia nak daripada rahim dia lahirnya seorang Nabi akhir zaman, daripada rahim dia lahirnya seorang lelaki yang akan menjadi ketua syurga akan datang. Dia nak benda begitu, cita-cita yang sangat tinggi. Tapi Allah telah pun takdirkan yang Aminah, yang dijaga dengan sangat baik, sanaknya sangat baik, dialah yang akan melahirkan Nabi SAW. Dan cahaya itu, cahaya kenapa berpindah? Kata ulama', rupanya ketika itu Aminah telah pun mengandungkan Nabi SAW. So bila mana Nabi SAW dalam usia 3 bulan kandungan, bila kita tengok kisah Nabi SAW, kata guru kami ketika mana kami belajar dulu, kalau kita nak tengok kesusahan hidup kita, masalah dalam hidup kita, kerumitan dalam hidup kita, keresahan dalam hidup kita, kita baca sirah Nabi SAW. Seandainya pada hari ini kita mengalami satu masalah, seandainya pada hari ini kita mengalami satu depression, seandainya pada hari ini kita mengalami satu kerumitan, satu gangguan, rasa bebanan dalam diri kita, baca sirah Nabi. Sebab tidak ada orang yang paling berat diuji oleh Allah melainkan dia, Nabi SAW. Sebab Nabi di usia kandungan 3 bulan Allah telah pun menguji Nabi SAW. Dan kata ulama, itulah ujian pertama buat Nabi SAW. Bila mana dalam usia kandungan Nabi 3 bulan, ghalib kebiasaan masyarakat Mekah ketika itu, mereka bila mana nak mencari duit, mereka kena berdagang ke kota Syam. Begitulah yang dilalui oleh ayah Nabi SAW.
Maka ayah Nabi pun di antara orang yang turut berdagang. Maka pada usia 3 bulan dia berdagang ke kota Syam. Dalam perjalanan pulang, saya cuba ringkaskan, dalam perjalanan pulang ke kota Syam, ayah Nabi jatuh sakit dan meninggal ketika itu juga. Lalu kan ayah Nabi di antara orang yang disayangi, terutama dalam keluarga. Dalam keluarga Nabi, dalam keluarga ayah saudara dengan ibu saudara Nabi, mereka dengar saja berita yang ayah Nabi meninggal dan mereka dapat tahu yang Aminah mengandungkan Nabi. Kecelaruan perasaan mereka, bagaimana mereka nak memikirkan seorang anak yang bakal lahir, ayahnya telah pun tiada. Sebab itulah orang yang paling benci Nabi, tapi sebelum tu orang itulah orang yang paling sayang kepada Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab orang yang di antara orang yang sedih dengan berita kematian adiknya. Dia sedih dengan akan lahir seorang anak saudaranya yang akan datang tidak akan ada ayah. Bagaimana seorang yang lahir tidak ada ayah. Lalu bila mana berita itu sampai kepada Aminah yang usia kandungan 3 bulan. Bila mana sampai berita kepada Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya suami kamu Abdullah telah pun meninggal dalam perjalanan. Terduduk Aminah, memikirkan bagaimana nasib seorang. Aminah tak tahu yang dalam kandungan dia adalah Nabi akhir zaman. Dia tak tahu. Terduduk Aminah, apakah nasib anak ini? Lalu saya cuba ringkaskan. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi dengan penuh keseronokan. Kata Suwaibah ni adalah hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab tugaskan Suwaibah untuk menjaga Aminah. So di pagi Nabi lahir pada khilaf para ulama lah. Cuma yang paling besar, yang paling ramai ulama berijtihad adalah 12 Rabiul Awal pada pukul 4 ataupun 3 pagi lebih kurang. Sebab itulah dulu kita dulu belajar dulu di pondok dulu. Bila mana nak buat majlis maulid, kita akan buat pukul 3 ke 4 pagi. Waktunya hening, waktunya tenang. Itulah waktu kelahiran Nabi. Di waktu kelahiran Nabi SAW pada pukul 3 ke 4 pagi. Waktu tu di kota Mekah, mereka menggunakan satu pelita daripada lemak binatang. So pada waktu 3-4 pagi ni musim sejuk, keadaan sejuk yang menyebabkan pelita itu tidak menyala. Orang dalam kawasan tu memang tengah menunggu Aminah untuk melahirkan Muhammad SAW, tengah menunggu detik-detik. Kalau dalam ONG, siapa yang pernah bersalin, dah 6 ke 9 cm dah. Yang mana ada yang pernah bersalin dia tahulah. Memang dah tunggu masa lah. Memang kena hantar ke labor room dah. Maka ketika itulah masing-masing kelang kabut, gembira dalam keadaan kelang kabut dah, mencari mana nak cari lilin, mana nak cari pelita dan sebagainya. Ketika itulah salah seorang daripada mereka keluar daripada rumah itu. Siapa yang pernah pergi ke kota Mekah, sekarang dia buat perpustakaan tempat Nabi bersalin, tempat Nabi dilahirkan. Bila mana salah seorang daripada mereka keluar daripada rumah itu untuk mencari pelita. Ummu Syifa nama dia. Ummu Syifa adalah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf? 5 sahabat yang terkaya. Saudagar, orang berniaga, orang yang memikirkan masa depan dia. Apa aku nak buat untuk naikkan aku punya life, personal life dan sebagainya. So bila mana Ummu Syifa keluar pada rumah dalam keadaan kelang kabut nak cari pelita, tiba-tiba Ummu Syifa keluar pada rumah. Bayangkan 3 ke 4 pagi tak ada orang, suasana gelap. Dulu tak ada lampu jalan, tak ada, gelap lah kan. Terkejutnya Ummu Syifa bila mana aku keluar saja daripada rumah tempat yang Aminah nak bersalin. Ketika itu aku memandang kota Mekah dengan sangat luas, dengan sangat cerah. Rupa-rupanya ketika mana aku memandang ke langit, rupanya aku melihat satu bulan dan satu bintang yang sangat dekat dengan bumi. Seolah-olah kata Ummu Syifa, bulan dan bintang itu nak menghempak kepada aku, nak jatuh kepada aku. Kata guru kami, kenapa sampai begitu? Rupanya
bumi ketika itu telah pun tak sanggup nak menahan kerosakan, kemaksiatan manusia. Selama 600 tahun manusia melakukan kemungkaran, 600 tahun manusia melakukan kerosakan. Lalu bila mana lahirnya satu cahaya namanya Muhammad, semua makhluk tak sabar nak menantikan, semua makhluk tak sabar nak melihat wajah Nabi SAW. Sebab itulah kata guru kami, bulan dan bintang yang dekat dengan bumi ketika itu, mereka tak sabar nak melihat wajah Nabi SAW. Sebab itulah orang yang memandang wajah Nabi untuk kali pertama, mereka jatuh cinta kepada Nabi, meskipun Nabi adalah anak yatim. So bila mana bila mana Suwaibah hamba kepada Abu Lahab tadi, dia sambut kelahiran Nabi, terus dia berlari ke rumah Abu Lahab, kepada tuan dia lah. Dia berlari ke rumah Abu Lahab dengan bersungguh-sungguh, dengan nak menyampaikan satu berita yang gembira. Bila mana sampai di rumah Abu Lahab, 3-4 pagi, Abu Lahab tengah buat apa? Tidurlah, takkan kiam mulai kan? Tidur. Bila mana sampai, bayangkan orang yang macam kita, kalau orang ganggu kita tidur, marah tak? Marah kan? Tapi Abu Lahab tak marah. Sebab dia tak sabar nak tengok anak saudaranya dia tunggu-tunggu. Bila mana Suwaibah sampai di rumah Abu Lahab, dia bagi tahu kepada Abu Lahab, wahai tuan, sesungguhnya Aminah telah pun melahirkan anak, dan anak itu adalah anak lelaki. Gembiranya Abu Lahab, anak lelaki lagi lah dia gembira. Gembiranya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, kata ulama, Abu Lahab kata kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, disebabkan kamu menyampaikan satu berita yang menggembirakan hati aku, walaupun aku baru bangun tidur, tengah tidur pukul 3-4 pagi, kamu menyampaikan satu berita yang menggembirakan aku, wahai Suwaibah. Hari ini aku merdekakan kamu, wahai Suwaibah. Merdeka, seorang hamba menjadi merdeka, menjadi bebas, itu satu kepuasan dalam hidup mereka. Siapa tengok cerita Piramli lah, Piramli yang ada hamba dan sebagainya, untuk relate. Tiga Abdul. Betul. Betul, Tiga Abdul yang merdekakan seorang hamba. Bagaimana gembiranya bila mana kita tidak terikat dengan sesiapa. Sebab seorang hamba, dia tak boleh nak keluar rumah tanpa kebenaran. Seorang hamba tak boleh nak berkahwin. Seorang hamba tak boleh nak kata no kepada tuan dia, kena kata yes kepada tuan dia, meskipun benda tu kemungkaran, meskipun benda tu benda yang dosa ketika itu. Seorang hamba. Sebab itulah bila mana dimerdekakan oleh Abu Lahab, kata ulama, Abu Lahab lah orang pertama menyambut kelahiran Nabi SAW. Tapi sayang, tak kala Nabi mengisytiharkan dia adalah Rasul, tak kala Nabi mengisytiharkan dia adalah seorang Nabi, orang pertama yang bangkit, membuat satu reformasi, membuat satu demonstrasi untuk membenci Nabi, membuat satu kefahaman, membuat satu gerakan untuk membenci Nabi, siapa? Abu Lahab. Abu Lahab bangkit, kadzabta ya Muhammad, dia kata, menipu kamu wahai Muhammad. Adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami? Mulai hari ini kamu adalah orang yang terlaknat. Dia mengutuk Nabi, dia menghina Nabi. Tapi dikala Nabi belum jadi Rasul, dia sangat sayang Nabi, dia membelai Nabi dan sebagainya. Sebab itulah, ada berapa minit lagi ni? Mungkin ada yang dah mengantuk kot. Sejam lagi. Sejam lagi. Sebab macam ada muka dah boring tu. Tahu, okey. Ni betul ni berapa jam lagi ni? Berapa jam, berapa minit lagi? Sejam 15 minit. Sejam 5 minit. Oh, aku dah cakap berapa lama ni? Setengah jam, baru setengah jam. Oh, setengah jam. Allah, rasa lama. Alhamdulillah. So, bila mana? Bolehkah saya nak tanya? Kita nak go through step by step ataupun cerita part-part yang menarik saja, ataupun go through Nabi umur 3 tahun, umur 4 tahun buat apa, 5 tahun buat apa, ataupun saya fokus kepada poin-poin yang cantik, poin-poin yang best untuk kita dengar. Mana satu? Poin-poin lah. Poin-poin lah. Tak payah step-step lah. Step-step kena panggil setiap minggu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So bila mana Nabi SAW dah dilahirkan,
Bila mana Nabi dah dilahirkan, Nabi tidak membesar dengan ibu Nabi, kerana kebiasaan masyarakat Mekah ketika itu, bila mana dia nak membesarkan anak dia, dia akan letak anak dia di kampung. Sebab di Mekah ketika itu, kita boleh ibaratkan Mekah ni di Kuala Lumpur lah. Kan kalau siapa yang ibu dan ayah yang muda, dia akan bagi dekat nenek, mentua dan sebagainya kan. Itulah yang berlaku kepada masyarakat Mekah ketika itu. Bila mana mereka melahirkan seorang anak, maka datanglah satu kumpulan daripada Sa'diyah. Antaranya Halimatus Sa'diyah. Datang rombongan daripada Sa'diyah. Mereka datang untuk membawa bayi-bayi yang baru lahir, untuk mereka jaga selama 2 tahun. Selama 2 tahun itulah anak itu tidak akan bersama dengan ibu dan ayahnya. Apa benefit yang mereka dapat? Benefit yang mereka dapat, mereka letak anak mereka di kampung disebabkan mereka nak menjaga anak mereka sendiri. Kerana kehidupan di kampung lebih baik. Kita tahulah kehidupan kampung lebih baik, makanan lebih baik. Tapi yang paling penting adalah bahasa yang berada di kampung ataupun bahasa orang kampung guna adalah bahasa yang sangat baik. Bahasa Fusha Arab yang sangat baik. Usaha Arab yang sangat baik di kampung. Sebab itulah ramai masyarakat Mekah bila mana lahir anak mereka terus panggil, terus hantar kepada Sa'diyah. Lalu bila mana Nabi dilahirkan, selang beberapa hari Nabi dilahirkan, datang rombongan daripada Sa'diyah. Ramai mereka datang untuk membawa bayi-bayi di kota Mekah, untuk mereka jaga, untuk mereka susu di kampung. So bila mana mereka pergi, ramai rombongan itu, mereka pergi, mereka tanya setiap rumah, ada tak bayi untuk kami jaga, ada tak bayi untuk kami jaga. 2 tahun dengan bayaran, bukan dengan percuma, dengan bayaran. So bayaran itu mereka kena bayar kena bayar secara lunas, secara habis. Bukan bayar bulan-bulan, tidak, bayar lunas. Bila mana dalam keadaan begitu, mereka pergi, mereka ambil, mereka pergi, mereka ambil. Allah takdirkan seorang wanita dengan seorang lelaki bernama Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Al-Harith, nama suami dia. Nama suami dia Al-Harith. Mereka ni di kampung tu, mereka lah orang paling miskin. Di kampung mereka lah orang paling miskin di kampung tu. Orang kampung tu semua miskin dah, tapi Halimatus Sa'diyah dengan Al-Harith, mereka lagi miskin. Sebab itulah kenderaan yang mereka guna, mereka bertolak sekali, tapi disebabkan kurusnya kenderaan yang digunakan Halimatus Sa'diyah, menyebabkan kenderaan itu, keldai ataupun unta yang dibawa itu bergerak secara perlahan. Kurus, tak ada makanan, yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah sampai yang last kali. Bila mana dia sampai ke kota Mekah, seluruh anak-anak kecil di kota Mekah, bayi-bayi di kota Mekah telah pun diambil oleh kawan-kawan dia, oleh jiran-jiran dia. Lalu mereka tinggalkan kepada Halimatus Sa'diyah Nabi SAW. Kenapa mereka tak nak pergi ambil Nabi? Sebab mereka tahu Nabi ni adalah anak yatim piatu. Siapa nak membayar? Kan Datuk Nabi orang yang pemerintah Mekah kan? Tak, Datuk Nabi kan suka bersedekah, menggunakan duitnya sendiri. Dia tak menyimpan harta yang banyak, Datuk Nabi. So siapa nak bayar? Sebab itulah mereka tinggalkan kepada Halimah. Wahai Halimah, kamu pergi terus ke rumah Aminah, kami tinggalkan bayi Aminah untuk kamu. Dia tak bagi tahu rupanya bayi itu adalah anak yatim piatu, anak yatim. Lalu bila mana Aminah pergi, Aminah dan Al-Harith tertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan seorang bayi, kenapa mereka tak ambil sahaja. Maka bila mana sampai di rumah Aminah, mereka bagi salam, wahai Aminah, aku Halimatus Sa'diyah dan ini suami aku Al-Harith. Kami datang untuk mengoffer, memberi satu tawaran untuk menjaga bayi kamu. Adakah kamu setuju? Lalu ketika itulah mereka dapat tahu yang bayi itu adalah anak yatim piatu, anak yatim. Maka berbincanglah di antara Aminah dengan Al-Harith. Kalau kita jaga, siapa nak bayar? Siapa nak tanggung? Dahlah kita susah. Maka kata Aminah, kata salah seorang daripada mereka, tak apalah, kita dah sampai kita ambil lah. Mana tahu di antara kita ni, mana tahu di antara bayi yang kita jaga, ataupun mana tahu bayi itu boleh datangkan keberkatan untuk kita. Tak apa, kita tengok dulu bayi itu.
Sebab itulah ulama kata ketika mana Halimatus Sa'diyah melihat saja wajah Nabi SAW, ketika itu Allah mencampakkan satu rasa kasih sayang, satu belas kasihan, satu sifat kesian kepada bayi ini, seperti mana Allah campakkan kepada Asiyah bintu Muzahin, isteri kepada Fir'aun, ketika mana Asiyah melihat satu bayi yang bernama Musa yang tiba-tiba terdampar di sebuah sungai, tiba terdampar sampai saja di istana dia. Maka Asiyah itu melihat bayi itu adalah Musa. Dia tahu yang suami dia Fir'aun akan bunuh mana-mana anak lelaki pada ketika itu, tapi disebabkan seorang Nabi dan seorang Rasul ni memiliki satu wajah yang manis, memiliki satu wajah yang comel, memiliki satu wajah yang sangat cantik. Semua Nabi cantik, semua Nabi handsome, semua Nabi perwatakan yang sangat baik. Sebab itulah bila mana Asiyah bintu Muzahin melihat saja bayi bernama Musa, dia tertarik dan dia sayang kepada bayi itu, lalu ditunjukkan kepada Fir'aun, yang menyebabkan Fir'aun bila mana kali pertama melihat Nabi Musa dalam keadaan bayi, Fir'aun pun rasa sayang kepada Nabi Musa. Dia lupa dah yang arahannya dikeluarkan untuk bunuh semua bayi pada tahun itu bayi lelaki. Sama juga situasi yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah dengan Al-Harith. Itulah mereka berdua lah yang orang pertama yang merasai keberkatan Nabi SAW. Sebab itulah mereka bawa Nabi terus naik di atas unta ataupun keldai. Tiba-tiba unta dan keldai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah dengan Al-Harith menjadi unta dan keldai yang segar, unta keldai yang sihat. Bayangkan unta dan keldai mereka, unta keldai yang paling perlahan berjalan, tiba-tiba boleh lintas rombongan yang terlebih dahulu yang pergi sebelum dia. Bila mana sampai di rumah, sampai di kampung, berhari-hari mereka memikirkan apalah perubahan yang berlaku, kenapa tiba-tiba berlaku begini. Sebab mereka melihat tanaman mereka yang sebelum ni, semua penduduk kampung, tanaman mereka bila mana mereka menanam, tanaman mereka tidak akan menjadi. Tapi dalam keadaan tanaman mereka tidak menjadi, tanaman Halimatus Sa'diyah menjadi. Dalam keadaan haiwan ternakan mereka tak boleh menghasilkan susu, haiwan ternakan Halimatus Sa'diyah boleh menghasilkan susu, yang menyebabkan susu itu boleh diagihkan seluruh orang kampung, dan tumbuhan-tumbuhan itu, sayur-sayuran itu boleh diagihkan seluruh kampung. Satu kampung boleh merasai keberkatan Nabi SAW. Disebabkan itulah mereka pergi, orang kampung pergi kepada rumah Halimah. Yang mereka tolak nak ambil Nabi tadi, dia pergi ke rumah Halimah. Wahai Halimah, dia tak puas hati dengan Halimah. Wahai Halimah, apa yang kamu dapat pada hari ini bukan datang daripada kamu, melainkan apa yang kamu dapat pada hari ini datang daripada budak yang bernama Muhammad. Daripada dulu lagi Nabi SAW disayangi dan dikasihi. Sebab itulah dalam keadaan Nabi disayangi dan dikasihi, Nabi diuji oleh Allah. Saya cuba ringkaskan. Duduk dengan Halimah tak lama, 2 tahun. Setengah ulama kata tambah 1 tahun lagi, ada setengah ulama kata tambah setahun setengah. So 3 tahun setengah. Sebab bila mana cukup 2 tahun, Halimah bincang dengan ibu Nabi untuk meneruskan jaga Nabi, tapi dengan percuma. Yalah, nak kena bayar kenapa kan? Dapat macam-macam, percuma je lah. So bila mana Halimah pun, bila mana Aminah setuju, maka dijaga Nabi, maka berlakulah pembedahan di belahnya dada Nabi. Halimah terkejut, Halimah takut kerana Nabi kata datang 2 orang lelaki membelah dada aku dan aku melihat. Dikeluarkan satu tempat yang Nabi tak tahu apa dia, sebab Nabi masih lagi kecil ketika itu. Maka dimasukkan balik dan dijahitkan balik. Nabi melihat dan Nabi menceritakan kepada Halimatus Sa'diyah, yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah menghantar Nabi ke kota Mekah untuk bertinggal dengan ibu Nabi. Ini detik permulaan Nabi bersama dengan ibu Nabi. Selama lebih kurang 4 tahun, daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat Nabi hidup, Nabi tak pernah merasai kasih sayang seorang ibu. Tak rapat pun dengan ibu Nabi. Lalu bila mana Allah beri peluang untuk Nabi rasa kasih sayang seorang ibu, duduk dengan ibunya, Nabi sangat gembira, Nabi sangat seronok. Tapi di usia 6 tahun, apa sangat memori yang kita boleh ingat? Kan? Kita sendiri umur 6 tahun, kita ingat tak ibu kita buat apa? Tak ingat. Ingat pun sikit-sikit, ada luka sikit, ada luka sikit. Ni luka ni jatuh motor, luka ni jatuh basikal kan. Ada ingat-ingat benda-benda sikit. Luka ni kena rotan dengan hanger dan sebagainya kan. Contoh, bukan pengalaman lah, contoh.
So bila mana dalam keadaan itu Nabi duduk dengan ibunya sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, di usia 6 tahun Allah tarik balik satu kegembiraan di hati Nabi. Bila mana ibu Nabi ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jom kita pergi ke kota Madinah untuk menziarahi sahabat-sahabat kaum kerabat di kota Madinah dan untuk menziarahi kubur ayah kamu Abdullah. Dalam perjalanan pulang, Nabi, ibu Nabi dan Ummu Aiman, 3 orang. Ummu Aiman ni adalah pekerja kepada Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang, ibu Nabi jatuh sakit. Wallahu alam, tidak diceritakan sakit apa. Jatuh sakit dan Nabi melihat ibunya dalam keadaan nazak. Nabi melihat bagaimana ibunya meninggal dunia. Nabi melihat bagaimana ibunya dalam keadaan kesakitan. Nabi melihat bagaimana ibunya ditanam dan Nabi melihat bagaimana ibunya dikafankan. Lalu Ummu Aiman yang asalnya menjadi pembantu kepada Aminah, ketika itulah bila mana selesai saja dikuburkan, maka dibawa balik Nabi SAW. Dibawa balik Nabi pergi kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib dan diceritakan kepada Abdul Muttalib, wahai tuan, sesungguhnya jenazah Aminah telah pun kami siapkan, telah kami selesaikan, dan aku bawa pulanglah Muhammad kepada kamu. Lalu ketika itulah Abu Lahab dan semua ayah saudara Nabi dan ibu saudara Nabi pergi bertemu dengan Nabi, memeluk Nabi. Bahkan seluruh masyarakat Mekah ketika itu kasihan kepada Nabi SAW. Bagaimana seorang budak baru saja usia 6 tahun, bagaimana seorang budak baru saja nak masuk sekolah darjah 1, tapi telah pun diuji oleh Allah dengan satu ujian. Adakah Nabi tak rindu kepada ayahnya? Ya, Nabi rindu kepada ayahnya. Adakah Nabi tak rindu kepada ibunya? Ya, Nabi rindu kepada ibunya. Sebab itulah diceritakan sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik, ketika mana kami berjalan dengan Nabi, bila mana kami melalui kubur ibu Nabi SAW, Nabi turun daripada unta, Nabi berjalan dengan perlahan-perlahan kepada kubur ibu Nabi. Nabi sudah pun besar, Nabi telah pun menjadi Rasul ketika itu. Nabi berjalan perlahan-lahan ke kubur ibu Nabi. Nabi duduk, mengalir air mata Nabi SAW. Sebab Nabi, sahabat tengok kepada Nabi, sahabat tahu yang Nabi ni merindui ibunya. Sahabat tengok kepada Nabi, sahabat tahu yang Nabi rindukan kepada ayahnya. Nabi, adakah Nabi tak pernah ada satu perasaan yang nak dengar suara ayahnya? Nabi ada perasaan tu. Adakah Nabi tidak ada satu perasaan yang nak bercerita dengan ibunya? Nabi ada perasaan tu. Adakah Nabi tidak ada satu perasaan yang nak menatap wajah ayahnya, nak menatap wajah ibunya, nak bercakap dengan ayah dan ibunya? Nabi ada perasaan itu. Tapi perasaan itu tidak diberi kesempatan oleh Allah. Sebab Allah nak menguji Nabi SAW. Kerana di usia 40 tahun Nabi akan diuji dengan satu ujian yang sangat berat. So Allah persiapkan Nabi daripada awal dengan ujian. Sebab itulah kita tengok pada hari ini ramai orang yang depression. Even though saya pun jaga bahagian kecemasan, ramai sangat anak-anak kita ataupun adik-adik kita pada hari ini daripada universiti khususnya datang ke hospital. Datang elok. Biasa kalau kat depan tu bahagian ada MA, medical officer akan tengok sebelum dia bawa kepada kami lah dekat bahagian dalam. Dia akan tanya, cik sakit apa? Adalah sakit saya. Dia akan cakap macam tu kebiasaannya. Adalah sakit saya. Tak boleh cik kena bagi tahu sakit apa, baru saya senang nak bagi green zone ke yellow zone dan sebagainya. Maka ketika itulah anak-anak yang baru datang, budak-budak universiti, dia kata saya depression. Ada yang mengatakan saya bergaduh dengan boyfriend. So bila mana masuk, kita bersoal, kita bercakap, berborak dan sebagainya, satu je soalan yang kami akan tanya, yang selalu diajarkan oleh kita punya pakar, kita punya specialist di hospital. Satu je soalan yang kami akan tanya kepada mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Solat ke tidak? Solat ke tidak? Ada tu datang daripada, tak kisahlah universiti mana, ada universiti Islam, ada universiti yang bukan, ialah universiti yang biasa-biasa, ada daripada sekolah agama, bukan sekolah agama yang datang. Satu je soalan kami kepada mereka, solat ke tidak? 99% yang datang kepada kami, mereka tidak solat. Bagaimana kita tak solat? Bagaimana kita tak solat dengan harapan kita mengharapkan Tuhan tolong kita?
Kalau kita tak solat tapi Tuhan tolong kita, berhati-hati. Kita tak solat, kita tak puasa, tapi Tuhan permudahkan kehidupan kita, berhati-hati. Sebab itulah ulama kata kepada kita dulu dan sekarang, dalam hidup kita seharian, dalam hidup kita selama 7 hari kita hidup, seminggu kita hidup, tengok balik berapa banyak Allah uji kita. Seandainya dalam kehidupan kita selama 1 hari, selama 7 hari seminggu tu, selama sebulan Allah tak pernah uji kita, ketahuilah kamu bukan orang yang disukai oleh Allah. Allah tak memandang kamu, kerana orang beriman saja yang akan diuji oleh Allah. Orang yang tidak diuji oleh Allah, kata guru kami, Allah tidak memandang kamu dan Allah tidak melihat kamu dan Allah tidak mengharapkan kamu kembali kepada Allah. Tengok balik Fir'aun. Fir'aun tidak diuji langsung oleh Allah. Tidak ada demam, sakit, sesemua, anything, masalah tidak ada kepada Fir'aun. Dia berperang benang Fir'aun. Tidak ada kerumitan dalam hidupnya Fir'aun. Tapi dia tidak pernah menyembah Allah. Kata ulama ketika itu Allah tidak mahu memandang Fir'aun dan Allah tak akan memandang Fir'aun ketika itu. Itulah ulama kita takut pada kita hari ini. Tengok balik hidup kita, kalaulah hidup kita pada hari ini tidak ada ujian, berhati-hati. Ustaz, kalau slipper kena rembat ujian ke? Ya, ujian. Ujian, itulah ujian. Ustaz, kalau tak bagi signal kan, potong line tak bagi signal, adakah itu ujian? Itu ujian. Walaupun yang salah diorang, itu ujian. Kadang-kadang kita ada juga yang mencarut, tak apalah, itu minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang ulama tekankan. Sebab itulah ulama selalu bila mana bercerita berkaitan dengan Nabi SAW, ulama sangat tekankan isu itu, iaitu problem dalam hidup kita. Nabi, walaupun Nabi dalam kehidupan yang penuh bermasalah, yang penuh tekanan Nabi hadap, Nabi tetap bekerja. Nabi tetap bekerja. Untuk apa? Untuk cari jalan penyelesaian dia, untuk keluar daripada masalah. Bayangkan di usia Nabi 9 tahun, Nabi telah pun mula bekerja. Kata Nabi, di usia 9 tahun aku telah keluar daripada rumah, aku telah pun bekerja. Kerana ketika itu aku duduk dengan ayah saudara aku, Abu Talib. Abu Talib orang miskin, nak makan pun tak cukup. Sebab itulah Nabi dia tak sanggup, dia nak tolong ibu dan ayah angkat dia. Dia keluar daripada rumah, dia mencari kerja. Ketika itulah kata Nabi, separuh daripada gaji itu aku bagi kepada Abu Talib dan separuh lagi aku simpan untuk aku. Dan di usia 12 tahun Nabi menangis kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, wahai ayah saudara aku, izinkan aku untuk ikut kamu untuk berdagang. Aku nak berdagang. Kata Abu Talib, wahai Muhammad, kami pergi berdagang ke kota Syam, bukan pergi untuk bermain-main. Dalam perjalanan itu akan ada penyamun, dalam rombongan itu akan ada kepanasan, akan ada kesusahan, wahai Muhammad. Ya, aku tahu semua itu, tapi aku nak keluar dan aku nak berdagang. Itulah yang terjadi kisah yang Nabi jumpa padri yang ada awan tadi. Itulah kehidupan Nabi. Walaupun Nabi ada masalah, Nabi akan cari jalan penyelesaian. Nabi tak akan pasrah. Kebanyakan yang datang kepada kami, saya pasrahlah doktor, apa dah jadi hidup saya jadilah. Sebab itulah ada yang iris tangan, ada yang yalah buat garis sini, geram, tak tahu geram ke siapa. Kami pasrah, dia kata. So bila mana kita terima, tak tahu dia nak apa dalam hidup dia. Saya tanya dia, adakah kamu datang ke sini, adakah awak datang ke sini selesai masalah awak? Dia fikir, dia tenung lama. Bila mana dia fikir, tak tahulah sampai sekarang macam mana hidup dia. Tapi the more important adalah bila mana kita ada masalah, solat kita kena jaga. Hubungan kita dengan sekeliling kita. Boleh jadi hubungan kita dengan Allah baik, tapi hubungan dengan sekeliling kita, dengan kawan-kawan kita, dengan rakan sekerja kita, dengan bos kita tak baik. Depan bos, dia bos lah orang paling baik, bos lah orang paling handsome, boy, bos belanja. Belakang bos ni cakap besar, bos ni itu. Benda-benda itulah yang akan menjadi efek dalam hidup kita. Sebab itulah saya ada belajar dengan satu mufti Kelantan dulu. Mufti Kelantan kata kepada saya dulu, hidup kita
berapa lama kita buat satu garisan, ni satu garisan sampai satu garisan. Kalau ada whiteboard boleh nampak tak apa. Garisan-garisan. Garisan pertama ni adalah kita lahir. So letak tarikh lahir kita. Di usia 0 tahun, di usia 1 tahun. Letak di hujung sekali anggaran kita akan mati bila. Pernah terfikir tak aku nak anggar mati 70 tahun? Pernah tak? Tak pernah kot. Ada yang pernah, alhamdulillah. Maksud yang pernah fikir tu, dia fikir apa yang dia nak buat sebelum dia mati. Yang tak pernah tu bahaya tu. So hujung sekali ni kata mufti, letak satu tarikh, letak satu usia bila kamu akan mati. So di tengah-tengah tu apa yang kamu nak buat dalam hidup kamu? Seandainya pilihan yang kamu buat di awal, dia akan efek di akhir. Silap kamu memilih, maka akan efeklah dalam kehidupan kamu. Silap kamu melakukan sesuatu perkara, tersilap kata, itulah akan efek dalam kehidupan kamu. Sebab itulah kita tengok pada akhir zaman pada hari ini, apa yang berlaku di bumi Palestin. Saya nampak ada bendera Palestin, saya nampak ada kutipan derma, nak sentuh sikit. Apa yang berlaku di Palestin pada hari ini? Kalau kita tengok sirah, orang-orang Yahudi dengan Israel ni, mereka telah pun lama dah tanam satu matlamat mereka yang mereka nak berkumpul di kota Palestin. Ingat tak satu kisah dulu yang 1940 tahun lebih, yang mereka dihalau oleh Jerman dengan sebuah kapal? Kenapa mereka pergi ke Palestin? Kenapa mereka tak pergi ke sekitar Jerman? Banyak negara di sekitar Jerman, kenapa mereka aim kota Palestin? Kalau kita belajar hadis fitan, hadis akhir zaman yang saya bukukan sekarang, namanya Timeline Akhir Zaman. Saya buat satu buku, Timeline Akhir Zaman. Timeline Akhir Zaman tu saya ceritakan daripada A to Z, tanda besar kiamat nombor 1, nombor 2 sampai berlakunya kiamat. Apa yang kita tengok pada hari ini, mereka sebenarnya telah aim lama dah kota Palestin, perancangan mereka. Sebab itulah di antara perkara yang mereka titik beratkan, mereka kena, semua orang Yahudi kena berkumpul di kota Palestin. Apa tujuan dia? Mereka nak sangat stand penyelamat mereka keluar. Islam, puak-puak Yahudi tahu yang Islam ada sang penyelamat kita, iaitu Al-Masih Dajjal. Nauzubillah, maaf. Kita ada sang penyelamat kita yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun. Mereka tahu itu sang penyelamat kita, dan mereka yakin mereka pun ada sang penyelamat mereka. Sebab Yahudi ni, mereka nak bangsa mereka diagung-agungkan. Yahudi nak bangsa mereka dinaik-naikkan menjadi orang yang paling teratas di dunia. Itu yang mereka nak. Seperti mana mereka berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman seorang nabi dan seorang rasul daripada Bani Israel. Kaum mereka lah. Mereka agungkan Nabi Sulaiman sebab Nabi Sulaiman seorang nabi dan seorang rasul dan seorang raja yang memerintah satu dunia di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Sebab itulah mereka gelarkan zaman Nabi Sulaiman adalah zaman keemasan bagi Yahudi, bagi Bani Israel. Itulah yang mereka nak pada hari ini. Tapi perkara itu, Yahudi tidak akan naik, Israel tidak akan naik, melainkan kesemua orang Yahudi tidak bersatu, tidak berkumpul di Palestin. Sebab seandainya mereka tidak berkumpul di Palestin, sang penyelamat mereka, Ad-Dajjal, tidak akan keluar. Itu syarat dia. Bila mana kumpul kesemua yang puak-puak Yahudi di kota Palestin, syarat pertama, kena kumpulkan dahulu. Yang kedua, kena timbulkan kerosakan, kemusnahan, peperangan, kekacauan, ekonomi tak stabil. Bila mana berlaku kesemua ni, barulah sang penyelamat mereka, Al-Masih Ad-Dajjal, keluar. Sebab itulah mereka yang create peperangan. Mereka yang create satu kemarahan orang Islam supaya timbul peperangan. Sebab itulah mereka jalinkan hubungan-hubungan dengan negara-negara yang tak suka kepada Islam, supaya timbulkan kemarahan, supaya timbulkan keresahan, supaya timbulkan kemukaran, ketakstabilan ekonomi dan sebagainya. Mereka yang buat benda tu. Sebab itulah dua syarat ni kena dua-dua ada, barulah Ad-Dajjal mereka akan keluar. Sebab mereka tak suka Al-Mahdi. Sebelum Imam Al-Mahdi keluar, iaitu kata Nabi, akan datang daripada keturunan aku, kata Nabi SAW, akan datang dari satu keturunan aku yang dia adalah daripada nasab aku. Dia adalah seorang lelaki
Dia adalah daripada jalur, aku tak kisahlah jalur Hasan ataupun Hussein, dan namanya seperti nama aku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti nama aku. Sebab itulah Al-Mahdi namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyuh. Dan sebab itulah dalam kita belajar berkaitan dengan siri timeline akhir zaman ataupun akhir zaman ni besar. Sebab itulah bila mana saya bercakap berkaitan dengan isu Palestin, dia akan terkait dengan akhir zaman. Sebab itulah mereka kalau kita belajar berkaitan dengan akhir zaman, kita boleh memandang, kita boleh faham apa yang tengah berlaku di kota Palestin sekarang. Sebab mereka telah pun merancang lama dah. Sebab itulah mereka datang, tujuan adalah untuk menumpang, untuk tumpang berteduh, tumpang untuk berteduh tanah dan sebagainya, tapi mereka ambil dan sebagainya. Sebab itulah mereka telah pun mengkaji lama dah. Sebab itulah ada soalan dalam live saya sebelum ni, Ustaz, kenapa Al-Mahdi tak keluar pada awal lagi? Kenapa Tuhan tak tunjuk Al-Mahdi daripada awal lagi? Kenapa nak tunggu Al-Mahdi di usia 30 sampai 40 barulah Al-Mahdi keluar nak tolong kita? Jawapannya adalah, tengok balik kisah Nabi. Nabi diisytiharkan menjadi Rasul bila? 40 tahun. Sebelum tu Nabi belum lagi. Sebelum tu Nabi belum menjadi Rasul pun sudah ada tentera-tentera yang nak mencari Nabi untuk membunuh Nabi. Sebab di malam kelahiran Nabi, di pagi kelahiran Nabi di kota Mekah, hari yang sama, waktu yang sama, berlaku kekacauan di kota Madinah. Di kota Madinah telah pun berkumpul orang-orang Yahudi. Kenapa mereka berkumpul di kota Madinah? Sebab mereka belajar kitab Injil, mereka belajar kitab Taurat, yang mana Nabi akhir zaman akan berpindah ke sebuah negara, yang mana negara itu, yang mana tempat itu akan penuh dengan kehijauan. Timur Tengah ketika itu hanya kota Madinah yang penuh dengan kehijauan. Sebab itulah mereka telah berkumpul lama dah. Sebab itulah di pagi kelahiran Nabi, ada seorang dalam kalangan puak-puak Yahudi memandang ke langit. Dia lihat kepada langit dan lihat satu bintang. Ingat, satu bintang itu tidak akan keluar melainkan lahirnya seorang Nabi, maka bintang itu akan keluar. Lalu mereka memanggil semua penduduk-penduduk Yahudi berkumpul, unzur ila sama, tengoklah kepada langit, sesungguhnya bintang bernama Muhammad telah pun keluar, Nabi akhir zaman telah pun keluar. Carilah ke semua rumah di kota Madinah, seandainya ada bayi lelaki, bunuh bayi itu. Tapi Allah takdirkan bayi yang ada di kota Madinah ketika itu yang lahir semua perempuan. Sama juga dengan Al-Mahdi. Seandainya Al-Mahdi telah pun dikhabarkan dilahirkan di hospital ini, siap doktor mana yang menyambut kelahiran dia kan, siapa tok bidan dia dan sebagainya, sudah tentu Al-Mahdi akan jadi ancaman. Sebab itulah, tapi Nabi kongsikan kepada kita ciri-ciri Al-Mahdi. Untuk apa? Untuk bila mana Al-Mahdi keluar, kita boleh kenal itulah Al-Mahdi yang sebenar. Baru-baru ni ada di Seremban yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Orang Jawa mengaku Al-Mahdi. Dia tak belajar habis lagi. Kan tadi ciri keempat, ciri yang kelima, Al-Mahdi ni kena berbangsa Arab. Ciri nombor 6, Al-Mahdi takallam Arabiyah, bercakap dalam bahasa Arab. Dia lupa yang dua ni. Sebab itulah yang mengaku Al-Mahdi. Dia lupa. Kalau lah dia belajar balik, dia back balik, kan mungkin dia buat plastik surgery, belajar bahasa Arab, tak apalah. Dan sekarang kita tengok di Pakistan ada yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Kuat saya kena attack. Sebab saya punya khotib antara akhir zaman, sebab saya mengkaji hadis berkaitan dengan akhir zaman. Sebab ada seorang lelaki, walaupun dia tak mengaku dia Al-Mahdi, dia tak pernah mengaku dia Al-Mahdi, tapi perwatakan dia, percakapan dia, gaya dia, dia nak orang mengatakan dia Al-Mahdi. Tak perlu tahulah, nak tahu tengok TikTok. Senang je tahu Al-Mahdi Pakistan keluar. Ada. Jangan sekarang lah, nanti. Itu perkara-perkara yang akhir zaman akan berlaku. Sebab itulah ada soalan juga tanya kepada saya semalam. Saya ada buat podcast. Siapa yang tak tahu podcast ni apa podcast? Podcast lah. Bukan talk show, dia macam sembah santai, macam tu, sembah sekejap. Macam tu je lah. Saya dijemput lah, bukan saya buat, saya dijemput.
Dalam podcast tu dia tanya soalan kepada saya, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak pergi berperang. Apa yang kita boleh buat kepada Palestin? So bila mana saya jawab soalan tu, saya teringat satu kisah. Satu kisah, siapa ingat kisah Nabi Ibrahim dibakar? Ingat tak? Nabi Ibrahim dibakar dengan satu api yang sangat besar. Namrud mengarahkan semua rakyat dia untuk berkumpul di satu tempat dengan bawa satu kayu. Setiap orang wajib datang dengan bawa satu kayu. Kalau tak bawa, dia akan dihukum mati. Maka setiap orang bawa satu kayu. Terpinga-pinga orang ramai, kenapa nak bawa kayu? Rupanya kayu itu dikumpulkan di satu tempat dan Namrud menyalakan satu api yang sangat besar. Dan ketika itulah dicampaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila mana Nabi Ibrahim dicampak dalam api, kita tahulah api itu yang menyejukkan, kan? Tiba-tiba datanglah seekor burung. Datang seekor burung. Dekat bawah ada seekor cicak lalu. Cicak tengok burung buat, burung tengok cicak buat. Apa burung buat? Dalam keadaan Nabi Harun dibakar dengan satu api yang sangat besar. Bayangkan, setiap orang penduduk kampung, setiap orang penduduk rakyat ketika itu diwajibkan untuk bawa satu kayu dan dihimpunkan di satu tempat. Api bagaimana menyala ketika itu, wallahu alam. Sebesar mana api itu, wallahu alam. Tapi kata, bila mana kami belajar Qasasul Anbiya, api itu sangat besar, tak mampu untuk kita gambarkan. Lalu bila mana Nabi Harun berada dalam api itu, burung tu bila mana Nabi nak habis tu, nak suruh berhenti kot. Bila mana Nabi Ibrahim berada di dalam api tu, sebab saya bawa balik kerja. Bawa balik kerja pukul 8 tadi, ongkos malam. Saja bagi sebab. Tapi betul ongkos malam. Nak balik pukul 8 sepatut balik. Tiba-tiba 7.50 datang pula satu pesakit yang high, ganja, macam-macam lah high. Masalah tu. Geram juga kenapa datang. Datanglah lepas pukul 8 kan. Tak apalah, pesakit kan. Okey, baik. Ketika mana Nabi Ibrahim berada dalam api yang besar tu, burung lalu. Apa burung tu buat? Dia pergi dekat air, dia minum air dengan mulut, dengan paruh dia. Lalu dia campakkan dalam api yang besar tu. Cicak tengok, api besar, air sikit. Ada efek tak? Tak ada. Burung tengok apa cicak buat. Dia tiup api tu. Wah, Hassan pun cicak. Dia tiup api tu nak jadi makin besar, makin besar. Maka dalam kitab Qasasul Anbiya berlaku dialog di antara cicak itu dan burung. Cicak tanya kepada burung, wahai burung, apa yang kamu buat? Adakah kamu tak tahu air yang kamu bawa itu tidak memadai untuk memadam api Nabi Ibrahim? Apa jawapan burung? Aku tahu air itu tak boleh nak memadam api itu. Aku tahu perkara itu. Tapi aku takut seandainya bila mana di akhirat nanti aku disoal oleh Allah, bila mana aku lalu dan aku melihat Nabi Ibrahim dibakar, apa yang aku buat? Aku takut aku disoal oleh Allah. Disebabkan itulah aku usahakan juga ambil air, walaupun aku tahu air itu tidak memadai, tapi aku nak lepas daripada Allah. Aku tak nak disoal oleh Allah. Sama juga kita pada hari ini. Mungkin kita tak boleh nak pergi berperang, tapi apa usaha kita? Apa usaha kita? Sekecil-kecil usaha, walaupun usaha kita tak boleh nak membantu mereka, usaha itulah yang akan ditunjuk oleh Allah dan tidak akan disoal oleh Allah. Wahai si fulan, ketika mana rakyat-rakyat Palestin, saudara kamu di Palestin diuji, dizalimi, apa yang kamu buat? Ya Allah, aku share video, aku repost video, aku derma wahai Allah, aku berdoa wahai Allah, memadai. Sebab kita nak lepas kita, betul, kita nak lepas kita. Sebab pada mahsyar nanti ni, kata ulama, pada mahsyar Allah tunjuk pahala dosa. Kita boleh nampak pahala banyak mana, dosa banyak mana. Kita ada dosa dengan kawan kita, diberi, kita ada dosa dengan kawan kita, dikurangnya pahala diberikan kepada kawan kita. Sebab itulah bila mana kita tengok, oh dosa aku tak pernah mengambil berat tentang saudara-saudaraku di bumi Palestin. Ingat, mereka menunggu Al-Mahdi. Sebab itulah video tular Al-Mahdi kan di TikTok. Kita tak main TikTok ke? Aku yang main TikTok. Main ke TikTok kan? Cakap ya. Tak, ni kawan bagi tahu saya.
So ada itulah video Al-Mahdi. Walaupun ada mengatakan video tu, lagu tu daripada Syiah, tak apalah. Tapi betul, rakyat Palestin mereka menunggu satu sang penyelamat buat mereka. Siapalah yang boleh ke depan, siapalah yang boleh membantu mereka. Sebab itulah Al-Mahdi bila mana dia keluar, hari pertama Al-Mahdi keluar, dia menebarkan satu keadilan. Seperti mana banyak yang kezaliman berlaku kepada dunia ketika itu. Tapi puak-puak Yahudi bila mana Al-Mahdi keluar, walaupun Al-Mahdi melakukan kerja yang baik, menebarkan keadilan, membuat keadilan, puak-puak Yahudi tak suka apa Al-Mahdi buat. Dia nak sang penyelamat mereka. Sebab bila mana keadilan berlaku, bangsa Yahudi tak boleh naik. Sebab keadilan tak ada, keadilan tersebar, bangsa mereka tak boleh naik. Sebab itulah mereka terus berperang dengan Imam Mahdi, dan panjanglah cerita dia. Sebab itulah saya buat satu buku. Tapi buku tu dah habis. Buku tu dah habis. InsyaAllah nanti kalau ada stok saya bagi tahulah penganjur. Itu cerita berkaitan dengan Palestin. Sebab itulah kita tengok pada hari ini, apa yang berlaku pada hari ini semua telah pun dirancang oleh mereka dah lama dah. So apa yang kita boleh buat, sekecil-kecil usaha yang kita boleh bantu, insya-Allah kita bantulah. Ikutlah, boleh bagi 10 sen, bagilah 10 sen. Nak bagi doa saja, bagilah doa. Supaya apa sahaja yang berlaku pada hari ini, kita terlepas daripada disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi selalu ajarkan kepada para sahabat untuk sentiasa menjadi satu orang manusia yang nak memberi manfaat kepada orang ramai. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu memikirkan nak bagi manfaat kepada orang ramai. Dan Alhamdulillah yang mengajukan program ini pun mereka memikirkan. Orang yang mengajuk program ini, dia memikirkan macam mana aku nak bagi manfaat kepada rakan sekerja aku, nak beri kesedaran kepentingan menyambut Maulid Nabi SAW. Mereka pun akan dapat pahala dan akan diberi satu ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa dah habis. Boleh kot. Ke soal jawab? Dah boleh kot. Boleh kot. Jadi itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada Sesi soalan. Soal jawab. boleh, jom. Siapa nak soalan? Ada. Baru je nak habis. Ada soalan sebab tanya, siapa boleh tanya insya-Allah. Ada soalan daripada floor nak tanya kepada Ustaz? Ada soalan tak? Ada soalan? Hello, okey. Nak tanya, sekarang ni kita buka sesi Q&A bersama dengan Ustaz. Siapa yang ada soalan yang ingin dikemukakan, boleh ke hadapan. Kami ada sediakan mikrofon. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tanyalah, Ustaz, ada orang nak tanya. Boleh. Ustaz, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad, di mana pada usia dia dah agak lewat lah, dalam 60 lebih macam tu pun masih lagi menyertai peperangan untuk menegakkan Islam. Macam kita sekarang ni mungkin dan kita melaksanakan kerja di pejabat pun, contohlah, pada kita belum pencen lagi pun dah mula cakap apa, dah tak lama nak pencen, ataupun kami punya masa kegemilangan dah berlepas apa semua. Sedangkan Nabi Muhammad tu sendiri pada usia dia yang lewat pun dia masih lagi berjuang dan terlibat dalam bidang pertempuran. Boleh ulas sikit? Okay, terima kasih. Ada lagi soalan ke nak terus jawab? Boleh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi daripada cawangan arkitek tingkat 13. Dia ada dalam satu hadis Bukhari lah, saya pernah baca berkenaan dengan 1/40 kebenaran mimpi lah untuk orang beriman. So, tapi mungkin ni out of topic sikit lah kan. Tapi kebetulan terlintas nak tanya. Ustaz boleh huraikan mengenai kebenaran apa tu? Mimpi orang beriman 1/40 daripada kenabian, macam tu lah. Ustaz boleh huraikan. Mimpi orang beriman. Kebenaran dia. Ada lagi soalan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya nak bertanya satu soalan. Mungkin soalan saya ni pun sama dengan saudara saya Arkitek Amli. Kami nak bertanya untuk makluman, kita sekarang ni dihidangkan ataupun dipertontonkan tentang keganasan yang berlaku di Gaza yang melibatkan saudara-saudara kita yang iaitu daripada golongan Hamas, ya. Kerana kita faham di Palestin dia terlibat, kita ada daripada puak Fatah, puak Hamas dan Israel. Tetapi kekejaman ini lebih menjurus dipertontonkan kepada golongan side Hamas. Jadi apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan-golongan daripada Fatah pula? Kita tak nampak itu yang kita nak tahu. So mungkin Ustaz ada tahu ke, boleh boleh kongsikan kepada kita semua. Terima kasih. Kita tak ada soalan kan? Kita ada lagi. Allah. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaid. Okay, saya tertarik cerita tentang Imam Al-Mahdi. So, apakah persediaan kita sebelum kehadiran Imam Mahdi dan juga selepas Imam Mahdi? Kehadiran sebelum dan selepas. Okay. Ini soalan kelima kan? Keempat. Tak apa. Dah kan? Ke ada lagi? Ada lagi. Macam silap je buka soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari BSB AM1. Saya nak tanya, macam sebelum ni ada kes-kes yang ada insan-insan yang mengakulah keturunan Nabi lah apa semua kan. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita approach perkara ni lah, sebab kita pun tak tahu kesahihan tu dan kita pun tak kata tak pun kita tak pastilah kan. Jadi itulah Mengaku keturunan Nabi. macam kes-kes yang jadi lah berlaku. Boleh insyaAllah. Okay, saya jawab dulu lah kot. Okay, banyak je. Okay, yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya jawab yang saya termampu saja. Kalau tak mampu tu jemput lagi lah. Okay, yang pertama sekali soalan berkaitan dengan usia 65 tahun, usia dah 50, melanjut usia lah kata. Bagaimana Nabi SAW? Tengok apa Nabi buat ketika mana di usia Nabi lebih daripada 55 tahun. Usia 55 tahun, pencin berapa? 60. So dekatlah ni pencin. Saya tak ingat dalam peperang Khandak Nabi usia berapa, tapi atas pada 55 tahun. Dalam peperang Khandak. Peperang Khandak Nabi menggali parit untuk bertahan di kota Madinah. Dan Nabi ikat perut Nabi dengan batu. Sahabat Nabi ikat satu batu, tapi Nabi dah 2 batu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Nabi ketika dalam peperang Khandak, ketika itu dalam musim yang sangat panas. Saya berada di Mesir dulu 7 tahun, alhamdulillah. Pernah dapat kesempatan untuk pergi ke padang pasir. Pada musim panas saya ada kesempatan, musim sejuk pada kesempatan. Tapi yang paling perik adalah musim panas. Panas tu memang tak boleh nak bawa bincang. Kita dahaga air setiap, kalau boleh setiap saat tu nak minum je air. Sebab kita punya bibir akan kering.
Even though minum kering. Berpeluh tu tidak, tapi tak tahan dengan sakit panas sakit. Bila mana kita nak berjalan di tapak padang pasir, kita pakai kasut pun rasa haba-haba. Zaman Nabi pakai slipper saja. Bila di usia Nabi yang sudah pun dekat sangat dengan bersara lah, bahasa mudah, dengan bersara. Tapi satu je Nabi azam matlamat Nabi. Apa dia? Nabi nak memberi yang terbaik. Yang saya cakap tadi, dalam jangka kita lahir, yang Mufti Kelantan ajar tadi, sampai kita mati. Sebelum kita mati, matlamat Nabi nak give the best untuk dia punya life, and then untuk surrounding dia. Dia tak nak bagi kesusahan, dia tak nak bagi perkara yang buruk, meninggalkan perkara yang buruk kepada generasi muda. Nabi tak nak. Sebab itulah Nabi bersusah payah. Padahal boleh saja Nabi ajarkan kepada para sahabat, go, para sahabat pergi berperang. Boleh saja Nabi ajar dulu para sahabat, selepas Nabi meninggal, okey, ikutlah para sahabat nak pergi berperang ke, nak buka nak sebarkan agama, nak luaskan, nak berdakwah kepada negara-negara lain, boleh pergi. Tapi Nabi tidak. Nabi yang pergi dahulu, berdakwah ke Parsi, berdakwah ke Rom dan sebagainya. Nabi dulu, sebab Nabi tak nak tinggalkan, bila mana Nabi meninggal, Nabi wafat, Nabi tak nak tinggalkan perkara-perkara yang buruk kepada orang lain. Meskipun Nabi pemerintah, Perdana Menteri ketiga itu, dia tak nak tinggalkan perkara yang buruk kepada timbalan Perdana Menteri. Sama juga kita dalam organisasi, dalam persatuan. Ya betul, ketua adalah perlu kita patuh, perlu kita taat. Tapi ketua juga kena ingat, anak buah akan memandang cara kita bekerja. Seandainya kita meninggalkan sesuatu perkara yang buruk kepada anak buah kita, perkara itu, percayalah, akan diingati sampai bila-bila. Dan perkara itu akan diteruskan oleh anak buah. Satu, kita ajar perkara yang buruk kepada orang lain, perkara yang boleh mendatangkan benda yang tak baik, dan orang itu ikut apa yang kita buat, dosa kita berterusan akan dapat, selagi mana orang itu mengamalkan apa yang kita buat. Sebab itulah hidup kita kadang-kadang kena berhati-hati. Kata ulama sufi, ulama hatilah, ulama hati kata ulama sufi, seandainya kamu buang sampah pun, tiba-tiba ada orang nampak kamu buang sampah, oh boleh buang sampah, maka orang tu buang sampah. Orang tu buang sampah dapat dosa dekat dia, dan dapat dosa kepada orang yang dia nampak. Dan bila mana dia buang sampah, orang lain pula nampak, maka dosa dapat kepada dia balik, berterusan sampai bila-bila. Sebab itulah, sebagai seorang leader, itulah ujian terbesar untuk leader. Untuk anak buah, untuk orang bawahan, ujian terbesar dia adalah hati dia. Bagaimana dia nak taat kepada pemerintah. Sebab itu para sahabat, bila mana Nabi keluarkan satu arahan, para sahabat tak pernah, la ya Muhammad, la ya Rasulullah, tak. Dia akan buat dulu. Contoh, Nabi kata angkat batu, angkat dulu batu. Baru dia tak, ya Rasulullah boleh tak aku nak tahu kenapa kamu suruh angkat batu. Itu cara para sahabat. Cara kita, pengurusi pergi angkat meja tu, kenapa pula, cantik dah. Tak, sahabat tidak. Ikut dulu arahan, baru tanya. Itu para sahabat. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, generasi itu adalah generasi yang terbaik. Orang berada di atas adalah orang yang terbaik, dan orang berada di bawah adalah orang terbaik. Kita jawab. Nombor 2 adalah mimpi orang yang beriman. Ya betul, mimpi orang beriman boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Tapi mimpi orang beriman tak boleh dijadikan dalil. Bagaimana kita nak tahu mimpi kita itu adalah mimpi yang betul? Ulama gariskan, ini ilmu mimpi. Saya tak mahir ilmu mimpi, tapi adalah sikit ilmu yang saya belajar. Antara cara kita nak tahu mimpi yang kita mimpi itu adalah mimpi yang betul, nombor 1 adalah kena tidur dalam keadaan berwuduk. Nombor 2, kena tidur mengikut kiblat cara Nabi SAW. Nombor 3, mesti tidur dalam keadaan menutup aurat. Nombor 4, tidur mestilah sebelum tidur, perasaan terakhir kita ingat adalah Allah dan Rasul. Dan ada, saya ingat saya dalam 10 ke 15 syarat-syarat untuk mensahihkan mimpi itu betul ataupun salah. Itulah sedikit. Cuma mimpi orang beriman, ya betul, mimpi orang soleh, mimpi ulama, kita kena berjaga-jaga. Walaupun itu mimpi, tapi kita boleh ambil untuk kita berjaga-jaga. Sebab mimpi orang soleh kita tak boleh nafikan. Sebab banyaklah kita tengok apa yang berlaku di Syria sebelum ni. Apa yang berlaku di Syria, ada satu ulama,
Siapa tahu? Dr. Yusuf apa? Bukan. Dr. Shain Dr. Al-Buti. Tak siap saya, Dr. Al-Buti yang dapat satu mimpi jangan menentang kerajaan ketika itu, tapi dilawan, ditentang oleh rakyat dia. Kenapa tak nak melawan satu kerajaan yang zalim? Rupanya dia dapat satu mimpi akan jadi kerosakan. Rupanya bila mana jatuh kerajaan tu, naik orang baru lagi jahat kepada orang yang asal. Sebab mimpi orang soleh itu panjang, saya tak ingat sangat cerita dia, boleh tengok dalam YouTube ada. Okay, terjawablah kot. Okay, nombor 3, soalan yang paling susah lah untuk saya jawab. Apa yang Fatah buat? Nanti saya kaji balik lah. Okay, boleh saya tak tahu, jawapan saya tak tahulah. Bukan saya tak membaca lah, salah saya jugalah. InsyaAllah kalau jemput lagi saya akan prepare betul-betul lah, insyaAllah. Okay, nombor 4, persiapan Imam Mahdi. Okay, baik. Apa yang kita kena siapkan sebelum Imam Mahdi keluar? Ulama bila mana dia tengok apa yang berlaku kepada dunia hari ini, orang yang belajar hadis fitan, dia tak boleh nak nafikan kita sudah pun berada di hujung. Sebab itulah ada banyak hadis yang berkaitan dengan mujaddid. Setiap 100 tahun akan keluar satu mujaddid. Dan bila mana tahun 2024 akan keluar satu mujaddid. Ya betul, itu betul. Bila mana kita tengok kejatuhan Khalifah Islam, pada tahun 2024 akan lahir satu mujaddid. Cuma mujaddid itu kita tak tahu mujaddid yang dimaksudkan adalah Al-Mahdi ataupun bukan. Tapi seandainya mujaddid itu adalah Al-Mahdi, berhati-hatilah kalian yang tak belajar berkaitan dengan hadis akhir zaman. Sebab orang yang tak belajar berkaitan dengan Al-Mahdi, bagaimana mungkin dia nak mengaku itu Al-Mahdi? Orang yang tak belajar berkaitan dengan Ad-Dajjal, bagaimana mungkin dia nak mengaku itu Dajjal? Sebab kata ulama, ataupun dalam sudut pemikiran saya, ni tolak kata ulama, saya gunakan pandangan saya. Saya fikir bila mana di hari keluarnya Dajjal, ahli keluarga akan bergaduh, ahli keluarga akan berpecah. Confirm, saya katakan confirm. Seandainya dalam keluarga itu ada orang yang fasik. Apa maksud fasik? Berterusan melakukan dosa dan tidak minta ampun kepada Allah. Bahasa mudah, fasik mereka yang tak solat, fasik mereka tidak menutup aurat, fasik mereka yang melakukan dosa kepada Allah. So, bila mana ahli keluarga, saya selalu guna contoh ni, bila mana ahli keluarga ada 10 orang adik-beradik. So, 5 ni menjaga solat, 5 ni menjaga perintah Allah, jaga sangat-sangat baik, aurat semua benda jaga. 5 lagi solat on off dan sebagainya. Ketahuilah mereka yang fasik dan mereka yang kafir, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dan mereka yang fasik dan kafir ini, mereka tak boleh nampak tanda kufur di dahi Dajjal. Sebab itulah bagaimana mungkin kita boleh kata kita selamat di zaman Dajjal? Bagaimana mungkin kita boleh katakan aku pengikut Al-Mahdi dalam keadaan kita tak pernah belajar berkaitan dengan Al-Mahdi? Ustaz, benda tu tak wajib. Betul. Untuk waktu dulu tak wajib. Yang wajib adalah belajar tauhid sifat 20. Yang wajib belajar fiqh, solat dan sebagainya, itu wajib. Yang wajib belajar tasawuf, sifat yang baik, sifat yang buruk. Dan kata ulama, satu lagi ilmu yang wajib untuk anda belajar adalah ilmu akhir zaman, untuk selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri kita. Sebab itulah bila mana di zaman Dajjal keluar, orang beriman pun akan menjadi pengikut Dajjal. Orang beriman, dia mengaku Allah tu Rabb, dia solat, tapi fitnah Dajjal, dia banyak fitnah Dajjal ni. Dalam buku saya bukan saya nak jual buku saya, bukan. Tak payah beli sebab memang dah habis. Dalam buku saya tulis antara fitnah ataupun cara Dajjal untuk menipu kita. Antara kelebihan Dajjal adalah untuk menghidupkan orang mati. Bila mana semua dunia ketika itu telah pun menjadi pengikut Dajjal, dan semua yang menjadi pengikut Dajjal ketika itu adalah orang yang tak solat, orang yang fasik dan orang kafir, baru Dajjal akan attack orang beriman kepada Allah. Orang yang jaga solat, orang yang jaga aurat, ikut kata mak ayah dan sebagainya. Dajjal akan attack mereka, Dajjal akan approach mereka dengan cara apa? Andai kata aku hidupkan ibu dan ayah kamu yang kamu sangat rindu, andai kata aku hidupkan suami kamu yang telah lama kamu rindu, andai kata aku hidupkan kekasih kamu, adakah kamu nak beriman kepada aku? Sebab itulah banyak fitnah saya sebenarnya ke dalam 5 ke 6 fitnah Dajjal. Sebab itulah antara persiapan kita adalah kena belajar ilmu akhir zaman, kena belajar ilmu akhir zaman. Itu saya kata ilmu akhir zaman ni banyak. Sebab itulah promote sikit lah.
Sebab itulah saya ada buat satu seminar, siapa yang tak tahu, saya ada buat satu seminar akhir zaman pada hari Sabtu ni secara online sahaja, di Zoom meeting sahaja, daripada pukul 8 sampai pukul 1 petang. Di Zoom meeting selama 6 ke 5 jam macam tu, kita akan bincangkan semua 10 tanda besar kiamat di Zoom meeting. Untuk maklumat lanjut boleh tengok saya punya TikTok lah, senang, ataupun tanya siapa nama? Nazar. Nazar. Bertanya Encik Nazar kita, okay, insya-Allah. So persiapan kita adalah ilmu. Nombor 2, baca surah Kahfi. Tapi yang penting adalah ilmu dulu, baru buat amal. Bagaimana nak buat amal dalam keadaan tidak ada ilmu. Okey, yang kelima, cara mengaku, ramai orang mengaku sebagai keturunan Nabi. Pernah ditanya oleh Jumaah kepada Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, "Wahai Syekh, adakah keturunan Nabi sehingga hari ini masih lagi ada?" Jawab Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir yang dijemput oleh Perdana Menteri kita yang datang ke Malaysia. Siapa tahu? Kan ada Perdana Menteri yang jemput ulama daripada Mesir, daripada Yaman. Kata Syekh Ali Jumaah, Syekh Dr. Ali Jumaah, sesungguhnya keturunan Nabi masih lagi ada sampai hari ini dan mereka tersebar di serata dunia. Sebab itulah mereka yang berketurunan Said, berketurunan Syarifah di Malaysia, mereka golongan ahli keluarga Nabi SAW. Kalau di Yaman yang bermula nama Habib dan sebagainya. Ada keturunan Nabi sampai hari ini ada, dan nasab mereka dijaga. Betul, nasab mereka sangat dijaga, dan sampai hari ini masih lagi ada keturunan Nabi SAW. Habis saya boleh? Tadi itu saya daripada saya mohon maaf jikalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, kekurangan sikit, saya mohon maaf di atas kekhilafan diri saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah, semua yang buruk itu datang daripada saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penganjur kerana menjemput saya yang biasa-biasa saja ni. InsyaAllah kalau ada kekurangan boleh bagi tahu kepada Encik Nazar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Cuma Ustaz, saya nak tanya buku lah berkenaan. Kalau saya bahasan nak beli buku Ustaz, dekat mana boleh dapatkan? Saya dengan rakan saya, link Shopee ke, link TikTok ke kan? Link kuning. Okay, buku memang penerbit kata buku tu akan ada hari Jumaat.